Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat bersama ahli keluarga masing-masing dan duduk di rumah ya. Jangan kita keluar daripada rumah kecuali ada urusan yang penting sahaja. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan sesi pembelajaran online. Hari ini kita akan tengok tajuk tentang pendidikan Islam bab ibadah tahun 6. Hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk, iaitu berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah sekarang pun dah masuk bulan Rejab. Selepas Rejab bulan Sya'ban, kemudian kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi tajuk ini amat penting dan amat bermanfaat sekali sebagai persiapan kita untuk belajar dan juga untuk menempuh bulan Ramadan yang akan tiba kurang daripada 60 hari lagi insya-Allah. Jadi untuk hari ini sambil kita tengok kepada slide-slide yang telah disediakan, anak-anak juga boleh melihat dan merujuk kepada buku teks di muka surat 115. Jadi kita akan teruskan lagi dengan tajuk puasa di bulan Ramadan. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam tajuk puasa di bulan Ramadan dengan lebih lanjut, okey, sebelum itu Ustaz nak kita generate dulu, kita tengok dulu apa yang kamu faham, apa yang kamu tahu tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? Okey. Apa itu Ramadan? Setiap tahun kita sambut dan kita merayakan dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya Ramadan itu apa? Baik. Ramadan ini adalah salah satu bulan daripada bulan-bulan Islam. Bulan Islam pun ada 12. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dalam bulan-bulan Islam, dan ia merupakan satu bulan yang sangat-sangat istimewa, yang mana padanya diwajibkan ke atas seluruh umat Islam yang telah cukup syarat untuk mengerjakan puasa yang wajib selama 1 bulan. Jadi puasa ni telah disyariatkan. Nabi terima perintah untuk berpuasa ini pada tahun kedua selepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dah duduk di Madinah 2 tahun dah, barulah Allah menurunkan ayat untuk mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ayat dia sekejap kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey, baik. Jadi puasa bulan Ramadan ini adalah satu ibadah yang diwajibkan ke atas semua umat Islam yang cukup syarat. Apa syarat-syaratnya pun kita akan tengok sebentar lagi. Jadi itulah Ramadan yang kita akan belajar dalam hari ini, dan juga puasa di bulan Ramadan. Baik, setelah kita tahu dan kita kenal apa itu Ramadan, jadi kewajipan untuk mengerjakan puasa selama 1 bulan telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijrah, dengan mana Allah telah menurunkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Perintah ni Allah turunkan kepada orang-orang Islam yang beriman sahaja. Puasa ni, sebab itulah puasa ni tak wajib kepada orang kafir, hanya kepada orang Islam sahaja. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah wajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Allah wajibkan kita umat Nabi ni, Nabi Muhammad ni, untuk berpuasa. Seperti mana umat Nabi yang sebelum-sebelum ini pun Allah turunkan juga ayat untuk berpuasa. Kenapa? Supaya kamu
bertakwa. Dulu pun Allah suruh puasa, sekarang pun Allah suruh puasa. Mesti ada satu hikmah. Kenapa daripada umat yang terdahulu, zaman Nabi-Nabi terdahulu pun disuruh berpuasa, sehinggalah kepada kita umat akhir zaman ni pun Allah suruh puasa. Mesti ada hikmahnya. Jadi kita akan korek, kita akan tengok apa hikmahnya dalam slide-slide yang seterusnya. Jadi inilah dalil naqli tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saya harap, Ustaz harap kamu boleh hafal ayat ni beserta dengan maknanya sekali, supaya kita tahu dan kita faham tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kita masuk kepada pengertian puasa. Apa yang diartikan dengan puasa? Baik, puasa ini ialah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat puasa dan juga syarat-syarat yang tertentu. Jadi keterangannya ialah kita kena tahan diri, tidak melakukan sebarang perkara ataupun apa-apa perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Start daripada bila? Start daripada terbit fajar, yakni apabila masuknya waktu subuh sehingga terbenam matahari, yakni masuk waktu maghrib. Jadi tempoh daripada subuh sehingga maghrib ni kita tak boleh buat apa-apa sahaja perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dan puasa ini juga mesti disertai dengan niat, yakni sebelum terbit fajar subuh tu kita dah niat dah dalam hati bahawa kita hendak berpuasa, dan juga dengan syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik, keterangan daripada pengertian puasa tadi. Okey. Baik. Yang dimaksudkan ialah menahan diri itu ialah kita tidak makan dan minum pada siang hari, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang lain yang saya akan sentuh sebentar lagi, yang mana boleh membatalkan puasa. Dan juga cukup syarat, yakni ada syarat-syarat tertentu yang mewajibkan untuk seseorang, orang Islam itu untuk berpuasa. Kanak-kanak 1 tahun tak wajib puasa, tapi orang dewasa wajib puasa. Jadi dia ada syarat-syarat yang tertentu yang kita akan tengok sebentar lagi. Dan juga selain daripada itu, kita juga perlu mengelakkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa serta yang boleh mengurangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi dia buat perkara-perkara yang boleh kurangkan pahalanya. Dan juga puasa tadi mestilah disertai dengan niat puasa. Okey, barulah lengkap dan sempurna puasa tadi. Baik, kita masuk kepada rukun puasa. Baik, untuk mengerjakan puasa dia ada rukun. Apa itu rukun? Rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan semasa berpuasa demi memastikan puasa kita tadi itu sah dan diterima oleh Allah. Jadi rukun puasa ni ada 2 sahaja. Yang pertamanya ialah kita kena berniat puasa pada malam hari sehinggalah sebelum terbit fajar subuh. Mana kata pada malam hari itu, selalunya kita niat selepas solat tarawih, kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kita boleh niat dah masa tu, ataupun kalau kita terlupa, besok pagi semasa selepas kita makan sahur. Selepas makan sahur pun boleh niat lagi, asalkan sebelum berkumandangnya waktu azan, waktu solat fardu subuh. Okey. Jadi itu tempoh masanya untuk kita berniat. Dan perkara yang kedua yang menjadi rukun puasa ialah kita kena tahan diri. Mana kita tak boleh melakukan perkara apa-apa saja perkara yang boleh menyebabkan puasa kita terbatal. Jadi 2 rukun sahaja untuk berpuasa, sedikit sahaja, mudah sahaja ya. Baik, bagi niat puasa di bulan Ramadan, ulama ada memberi kemudahan kepada kita untuk melafazkan niat puasa. Ada lafaz niat yang boleh dilakukan pada setiap hari. Setiap hari kita niat puasa
selama 30 hari kita niat puasa. Ada juga ulama yang membenarkan untuk kita berniat puasa terus selama sebulan. Ini satu kemudahan. Sebab apa? Sebab dibimbangi mungkin kita terlupa untuk berniat puasa. Jadi kalau kita dah niat sebulan, makna kata tetaplah kita akan berpuasa selama 1 bulan. Yang ni khususlah bagi orang-orang lelaki yang tidak ada masalah. Tapi bagi orang perempuan mungkin tak berapa sesuai niat ni, sebab akan ada keuduran yang mungkin berlaku sepanjang bulan Ramadan. Jadi lafaz niat pada setiap hari dalam bulan Ramadan seperti yang kamu tengok di situ, nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu puasa di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan juga niat 1 bulan ialah nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita boleh pilih yang mana satu niat yang kita hendak niat. Setelah kita tengok kepada niat puasa tadi, sekarang kita tengok pula kepada apakah syarat-syarat yang menjadi punca yang mewajibkan seseorang Islam itu untuk dia berpuasa. Apa syarat yang membuatkan dia tu kena puasa, wajib puasa? Okey, yang pertamanya ialah dia mestilah Islam lah. Puasa Ramadan ni hanya wajib ke atas orang Islam yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Acong, aming, mutusami, kupusami semua tidak wajib puasa. Okey, hanya orang Islam sahaja. Dan yang keduanya ialah orang yang diwajibkan berpuasa mestilah orang yang berakal. Orang yang berakal maksudnya ialah orang gila. Kalau kamu tengok dia cakap seorang-seorang tu gila tu, dia tak wajib puasa. Dia tidak wajib puasa. Dan dia mesti dalam keadaan waras. Yakni dia boleh berfikir dengan waras. Walaupun seketika dalam tempoh sepanjang 1 hari puasa tu, contohnya pagi tu dia makan sahur-sahur, dia dah niat, dia niat puasa. Lepas habis niat tu, sebelum masuk subuh tu dia gila, dia jadi gila sampailah pukul 7 petang. 7:05 masuk waktu maghrib. 7 petang dia elok balik, dia ada akal balik. Tadi ni apa siapa? Dia boleh berfikir cara waras balik. 7:03 dia gila balik. Jadi puasanya tetap sah sebab dia ada ketika yang mana dia waras. Jadi dia wajib puasa. Kemudian yang ketiganya ialah mesti baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur lah. Bagi lelaki telah keluar mani, dan bagi perempuan apabila telah datang haid, mana kata itu tanda yang menunjukkan bahawa apabila datang kedua-dua tanda ini, maka wajiblah bagi seorang lelaki itu ataupun seorang perempuan itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat ialah mestilah orang yang mampu berpuasa. Maksudnya ialah dia wajib puasa kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, contohnya dia sakit, terlantar, uzur, kena makan ubat sepanjang masa, dia tak wajib puasa. Ataupun orang yang dizalimi, contohnya kamu ditangkap oleh pengganas. Ditangkap oleh pengganas, dia letak pistol dekat kepala kamu, dia kata, okey, sekarang bulan puasa, saya nak kamu makan nasi depan ni. Waktu sekarang tengah hari makan nasi. Jadi waktu tu kita tak boleh puasa sebab dia membahayakan diri kita. Kalau kita puasa juga, dia tembak kita, mati. Jadi itu orang-orang kategori orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi 4 syarat ni adalah syarat yang menunjukkan kewajipan berpuasa bagi yang telah cukup syarat. Baik, sekarang kita tengok pula kepada syarat sah puasa. Syarat